Saya seronok bila mai pilihan raya ni. Dia punya suasana dia berbeza. Ini peluang yang boleh kita gunakan untuk berjumpa, berkumpul, bersembang, bercerita mengenai perkara-perkara yang boleh kita tawarkan kepada negara dan kepada negeri kalau sekiranya kita dibagi peluang dan amanah untuk mentadbir selepas pilihan raya nanti. Dan bagi saya, setiap kali kita ada ceramah macam ni juga peluang untuk kita sama-sama mengeratkan hubungan silaturahim. Kadang-kadang duduk satu kampung, tapi jumpa jarang-jarang. Bila mai pilihan raya, tiap-tiap hari jumpa. Saya pula ni macam ni lah. Mana dia Ustaz Adi tadi? Tu dia ada kat belakang tu. Kalau bukan pilihan raya ni, tak jumpa ni, baru jumpa hari tu sekali. Berapa tahun dah kita tak jumpa, saya ingat 12 tahun ada kot. Jadi ini peluang untuk kita berjumpa, berkumpul dan sama-sama mengusahakan agenda yang satu, iaitu agenda untuk memastikan bahawa parti kita, Perikatan Nasional, gabungan yang kita bawa ini dapat diberikan amanah oleh rakyat untuk mentadbir, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok apa yang berlaku pada hari ini, saya rasa semua orang boleh tengok bahawa kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang ada di peringkat persekutuan pada hari ini, mereka lah ni, kalau tengok dari segi caranya, dia tengah panik. Dia tengah bimbang, dia tengah risau, dia tengah takut. Sebab gelombang rakyat adalah bersama dengan kita dalam Perikatan Nasional. Kalau dilihat, di sebelah Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional ini, mereka terdesak. Sehingga kadang-kadang benda yang dia cakap merapu-rapu. Kita tahu cara macam mana yang Anwar Ibrahim dia buat. Dan kadang-kadang saya kesian dengan Anwar Ibrahim ni. Kalau kat tempat saya, kat Tasik Gelugong tu, saya rasa sejak dia jadi Perdana Menteri, 4 kali 5 kali dah dia main kat Tasik Gelugong ni. Kat tempat saya, di Parlimen Tasik Gelugong. Saya pun tak tahu pasal apa. Tapi di situ, kita boleh nampak betapa sebenarnya dalam kerajaan yang ada, dia jadi macam one man show. Dia seorang-seorang. Dan yang dijual kepada rakyat ialah dia sebagai individu. Dia tak jual identiti sebuah kerajaan secara berkumpulan. Tetapi yang terpaksa dia bawa ialah ini kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, dan dia menawarkan diri dia sebagai seorang selebriti, seorang hero, seorang yang duduk di depan dan orang lain tak boleh nak sampai ke level dia. Sebabnya ialah ini sebuah kerajaan yang sebenarnya tidak ada agenda yang nak dibawa. Kalau kita tengok di Parlimen, yang sering bangun, bercakap, tanya soalan, bagi pandangan, bagi idea, baik dalam sidang, dalam perbahasan di Dewan ataupun dalam mesyuarat-mesyuarat peringkat jawatan kuasa, ialah kita daripada Perikatan Nasional. Menteri-menteri yang ada, timbalan-timbalan menteri yang ada, kadang-kadang bila ditanya soalan yang masuk dalam portfolio dia, itu pun tak boleh nak jawab. 3-4 kali dah berlaku. Termasuk ada 1 ke 2 soalan yang saya sendiri tanya. Timbalan menteri boleh bangun kata, saya minta maaf, saya tak ada jawapan. Saya minta maaf, saya terpaksa bagi jawapan bertulis. Sampai hari ini tak ada jawapan bertulis lagi. Tapi ini menunjukkan bahawa kerajaan yang ada pada hari ini bukan saja sebuah kerajaan yang tidak ada agenda, tidak ada hala tuju, tidak ada matlamat perjuangan yang jelas, tetapi mereka juga adalah sebuah kerajaan yang tidak kompeten, tidak ada kebolehan untuk mentadbir. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, walaupun kita bercakap mengenai pilihan raya di negeri, ada 6 negeri, termasuklah kita di sini di Kedah, termasuklah juga di sebelah kita, tempat saya di Pulau Pinang. Walaupun kita bercakap mengenai pilihan raya negeri, tetapi sebenarnya pilihan raya ini mesti kita anggap sebagai sebuah pilihan raya yang menjadi referendum kepada kepercayaan rakyat terhadap kerajaan persekutuan. Jangan kita anggap ini sebagai pilihan raya negeri sahaja. Kalau kita anggap sebagai pilihan raya negeri, mungkin apa yang akan berlaku ialah kita tiba-tiba confident, kita yakin bahawa bolehlah menang kat sini. Saya rasa kalau Kedah ni, tu tadi saya duduk sembang kat dalam, sambil-sambil duduk baru sampai tadi, duduk sembang, duduk kata, kita duk kata 3/3, sebabnya 3/3 tu kemungkinannya kita boleh sapu bersih 36 sebenarnya kat Kedah ni.
Tapi kesian, bagilah sikit kalau nak bagi pun. Jadi kesian lah, takut juga mereka ni sakit tak ada kerja langsung. Benih tak ada. Tapi itulah dia. Kalau sekiranya kita tengok dari segi pilihan raya negeri, kemungkinan besar kita amat selesa di Kedah. Di beberapa negeri lain mungkin kita kena buat kerja. Dan memang pasti di Kedah pun kita tak boleh complacent, kita tak boleh main sambil lewa macam tu. Tapi realitinya ialah, kalau kita anggap ini sebagai pilihan raya negeri sahaja, maka mungkin kita akan pandang remeh kepada pilihan raya ini. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau kita dapat tunjukkan bahawa dalam pilihan raya ini penolakan rakyat terhadap PH dan Barisan Nasional adalah mutlak, maka selepas pilihan raya nanti 12 hari bulan kita umum kita menang, maka kita tak tahu berapa hari bulan lepas itu ada kemungkinan berlaku pertukaran kerajaan di peringkat Putrajaya. Ini jangan kita perkecilkan, jangan kita pandang remeh. Sebab tu kita kena buat dengan bersungguh-sungguh dalam kita nak berkempen menghadapi pilihan raya yang nak main. Bagaimanapun bila dilihat dari segi strateginya, dari segi strategi UMNO dan Barisan Nasional, kita nampak bahawa apa yang mereka akan buat ialah dia tak boleh nak tawarkan benda yang baru. Dia tak ada agenda yang dia nak tawarkan kepada rakyat. Bila dia bawa janji, dia tahu bahawa orang akan kata rekod dia adalah rekod menipu semata-mata. Dia cakap orang dah tak percaya. Maka apa yang dia akan buat? Yang dia akan buat ialah dia akan cuba tunjuk kepada rakyat di sana bahawa okey, tak apa, hang kata aku tak elok, maka aku nak tunjuk ke hampa bahawa sebenarnya semua orang tak elok juga. Dia tak ada strategi, tak ada kebolehan, tak ada kemampuan nak tunjuk bahawa dia lebih baik daripada kita. Maka dia nak cuba tunjuklah ni bahawa kita pun sama buruk dengan dia. Sebab tu saya yakin bila nak masuk lagi dekat dengan pilihan raya nak main ni, apa yang akan berlaku nanti ialah dia akan cuba timbulkan lagi isu-isu yang berkait dengan urusan-urusan cabaran-cabaran integriti. Kes saya contohnya pasti akan digunakan. Kes Tan Sri Muhyiddin pasti akan ditimbulkan. Nama Datuk Seri Hamzah Zainuddin mereka duk cuba jajar sana sini. Ni baru-baru ni ahli parlimen saya, rakan ahli parlimen kita, rakan saya di parlimen, selang 2 kerusi dia duduk daripada saya, Kuala Terengganu. Baru didapati, mahkamah mendapati bahawa ada benda yang tak betul yang berlaku. Ini semua akan dimainkan. Tapi kita kena faham, tuan-tuan dan puan, ini adalah sebahagian daripada strategi mereka. Apabila mereka gagal nak tunjuk bahawa dia lebih baik daripada kita, dia akan cuba tunjuk bahawa kita pun sama buruk dengan dia. Jadi tanggungjawab kepada kita untuk memperjelaskan kepada rakyat. Saya rasa tuduhan-tuduhan yang dikeluarkan mudah kita nak tangkis. Kes di Kuala Terengganu, bukannya ahli parlimen Kuala Terengganu yang buat benda yang dituduh. Kes Tan Sri Muhyiddin, kutip duit, donation yang masuk dalam akaun parti. Datuk Seri Hamzah Zainuddin tak ada kena-mengena dengan dia, tuduh orang lain, sebut juga nama dia. Kes saya pula contohnya, saya tak mau sebut panjang sangat pasal kes yang lain-lain ni, saya takut salah sebut lagi jadi kes mahkamah lain kat saya pula. Tapi kes saya boleh sebut panjang sikit-sikit dia saya nak cerita. Kes saya dituduh ambil rasuah tahun lepas, antara bulan April hingga bulan September tahun 2022. Ambil rasuah 6.9 juta untuk bantu sebuah syarikat dapat kontrak 232 juta daripada kerajaan. Saya dah fikir-fikir, mana dia 232 juta ni? Tapi yang bestnya, kalau tengok betul-betul, pertuduhan kepada saya ialah antara April hingga September 2022. Saya masa tu Ketua Penangan Bersatu. Saya masa tu antara orang yang agak vokal mengkritik Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Masa tu Perdana Menteri Ismail Sabri daripada UMNO. Macam mana saya sebagai orang Bersatu ambil dapat projek daripada Ismail Sabri daripada UMNO? Kalau boleh dapat, memang power sungguh lah saya. Saya rasa orang lain tak ada siapa dapat tu. Tapi itulah dia cerita yang dibawa. Dan kadang-kadang saya fikir, kalau betul-betul kita nak buat, kalau kita nak buat lah perangai tak elok ni,
Pasal apa buat masa Ismail Sabri jadi Perdana Menteri? Baik masa Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, daripada saya duk minta 7 juta, baik saya pergi minta 70 juta tiap minggu saya pergi jumpa Perdana Menteri pasal tu. Tapi itulah dia pertuduhan yang akan ditimbulkan untuk tunjuk bahawa Perikatan Nasional ni duk kata bersih, tak bersih sangat sebenarnya. Dan saya yakin benda-benda ni akan dimainkan. Jadi tanggungjawab kita tuan-tuan dan puan-puan untuk bawa mesej kepada masyarakat bahawa sebenarnya yang bawa agenda untuk jaga kebajikan rakyat, yang bawa agenda memastikan negara kita ini bersih, memastikan negara kita ini stabil, hanya kita daripada Perikatan Nasional saja boleh buat macam tu. Kerajaan hari ini, macam saya kata tadi, dari segi agendanya apa dia sebenarnya? Apa dia? Harga barang naik. Barang keperluan asas ada yang tak ada dalam pasaran. OPR naik. Kos sara hidup naik. Bila bercakap mengenai elektrik pun pakai banyak subsidi tak ada. Semua ini adalah cabaran-cabaran yang kena kepada rakyat. Tapi apa agenda kerajaan untuk membantu rakyat sebenarnya? Bila bercakap mengenai nak bantu rakyat, rakyat minta pengeluaran KWSP secara bersasar dibenarkan. Apa dia buat? Dia suruh pergi cagar KWSP kat bank. Orang yang nak buat benda ni, yang tak ada duit ni, dia bukan tak ada duit sebab betul-betul tak ada duit. Dia ada duit dalam akaun KWSP. Dia ada hutang yang tak mampu dibayar. Rumah nak kena lelong, kereta kena tarik, motor kena tarik, kerja hilang dulu sebab masa PKP, masa COVID. Tapi dia ada duit dalam akaun KWSP dia. Dia tak mampu nak bayar hutang. Penyelesaian apa? Berbeza dengan kita yang dulu kita benarkan pengeluaran KWSP bersasar. Selepas banyak pertimbangan dibuat, kita benarkan. Sebab hujah kita ialah itu duit milik rakyat, bukan duit kerajaan. Anwar kata apa? Gunakan duit KWSP, pergi cagar kat bank. Maksudnya hutang lagi. Member dah tak mampu nak bayar hutang, dia suruh pergi hutang lagi. Buatnya yang tu pun tak mampu bayar, dengan KWSP pun lesak. Apa punya mangkuk punya idea ni. Tapi inilah dia tahap pemikiran yang ada dalam kerajaan hari ini. Bagi pula jawatan Menteri Ekonomi kepada orang yang cakap banyak betul, tapi benda yang dibuat tak apa-apa. Kita tengok Rafizi Ramli contohnya sebagai Menteri Ekonomi. Apa benda yang dia buat? Sebelum daripada dia jadi menteri, apa benda yang dia tak cakap? Pandai terlebih ni kadang-kadang payah juga. Tapi itulah dia hakikatnya. Apa benda, apa pengumuman yang baik yang dibuat oleh Rafizi sebagai Menteri Ekonomi untuk membantu rakyat yang sedang menghadapi kesukaran ekonomi pada hari ini? Saya duduk-duduk tadi lah kereta pun saya duduk tanya, tak ada apa pun pengumuman dia. Yang terbaru apa dia buat? Hari ni ke kemarin ke, saya pun tak ingat dah. Yang terbaru dia punya pengumuman ialah dia akan perkenalkan satu rancangan dalam TV untuk apa nama, Innovaton, apa benda tu, satu rancangan untuk membawa idea-idea baru mengenai inovasi. Dan dia sebagai menteri dengan menteri daripada Mosti akan jadi juri dalam program tu. Hang ni menteri yang nak pergi jadi juri dalam program TV dengan Fazura tu buat apa? Lantiklah orang lain tak ada kerja kan, tak tahu nak buat kerja, hampir berlakon dalam TV, bagi kita jadi menteri apa payah kan? Tapi inilah dia Rafizi Ramli. Cakap banyak, lah ni dia dah mula ceramah sana sini. Gaya cakap tu saya tak pernah jumpa. Gaya cakap yang sesombong itu. Tapi apa dia buat? Yang paling baru pengumuman nak jadi juri dalam rancangan TV. Itu bukan kerja menteri. Menteri boleh lantik siapa-siapa saja, ahli-ahli perniagaan, orang yang betul-betul pernah terlibat dalam inovasi, dalam start-up business, memulakan perniagaan, bawa idea baru, commercialize idea baru. Ramai universiti kita, ramai peniaga kita, ramai usahawan kita, ramai pakar-pakar kita, ramai hang juga nak jadi juri. Ini dia kualiti yang ada. Dan dalam keadaan macam tu, tiba-tiba didedahkan lagi. Saya tak pasti tuan-tuan dan puan baca atau tidak, satu pendedahan yang dibuat oleh Cikgu Bat, kawan kita juga,
baru-baru ni, hari ni ke kemarin juga, dia buat pendedahan bahawa dalam menteri-menteri Pakatan Harapan Barisan Nasional ni, terutama sekali Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata bahawa dia tak mau ambil gaji daripada kerajaan. Dia sanggup kerja tanpa gaji. Apa yang berlaku sebenarnya? Satu surat terbocor daripada pejabat Perdana Menteri sendiri, ditandatangani oleh pegawai kanan dalam pejabat Perdana Menteri, yang mengatakan bahawa rumah yang dia duduk itu, pemilik rumah tu adalah seorang tokek Cina. Bukan masalah dia Cina ke tak. Ni tokek ni berbangsa Cina, nama dia Lim Kian Tin. Dipendedahan oleh Cikgu Bat. Pasal apa Perdana Menteri kita duduk kat rumah seorang tokek? Pasal apa tak boleh duduk kat rumah sendiri? Kalau sekiranya tak ambil gaji sebab dia dibiayai oleh tokek-tokek ni, kena dedahkan. Sebab kita nak tahu apa yang tokek-tokek ni dapat. Cakap berdegar-degar mengenai integriti, mengenai anti rasuah. Apa yang dia bagi sampai tokek ni boleh bagi rumah kat dia. Kalau nak tahu cerita panjang, tengok laman Facebook Cikgu Bat. Ada pendedahan kat situ. Saya pun tak tahu cerita detail macam mana, tapi bagi saya ini satu isu yang besar yang perlu dijawab oleh Perdana Menteri. Kenapa sampai jadi macam ni? Kalau pegawai dia salah tulis, maka ambil tindakan kepada pegawai itu. Tapi kalau sekiranya betul dia duduk di satu rumah yang dimiliki oleh orang lain, bagi saya ini satu benda yang berbahaya. Pasal urusan-urusan negara pun kadang-kadang sebagai Perdana Menteri sudah pasti ada benda dibincangkan di rumah. Sejauh mana kita boleh percaya bahawa rumah tu secure, selamat. Tapi yang paling penting sekali, sejauh mana kita boleh percaya orang nak bagi rumah tanpa mengharapkan apa-apa benda balik daripada Perdana Menteri. Ini benda-benda yang timbul. Tapi tuan-tuan dan puan, saya saudara YB Khairil kita ni pun ada perjalanan jauh lagi ni. Saya nak dengar juga dia cakap panjang sikit lepas ni. Nak tutupnya poin last yang saya tertarik tadi, yang NYDP. Tak apa abang. Minta maaf saya tak perasan tadi. Saya tertarik poin yang disebut oleh Naib yang di-Pertua PAS kawasan Jerlun tadi, mengenai kawan-kawan kita dalam UMNO. Dan saya setuju sangat bahawa sebenarnya dalam pilihan raya ini kita kena pastikan bahawa kawan-kawan kita daripada UMNO dia rasa selesa untuk menunjukkan sokongan kepada Perikatan Nasional. Kalau dilihat tuan-tuan dan puan, saya berjumpa dengan ramai kawan-kawan daripada UMNO peringkat akar undi. Mereka ramai yang menyatakan rasa tidak puas hati dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi daripada UMNO dan Barisan Nasional. Dan mereka tahu bahawa sebenarnya yang bawa mereka kena sokong Pakatan Harapan ini adalah seorang individu yang namanya Zahid Hamidi sahaja. Dan dia buat ini atas sebab nak menyelamatkan diri dia. Kita sedar bahawa kawan-kawan dalam UMNO ni ada yang betul-betul ikhlas dengan agenda agama, bangsa dan negara dia. Tapi bila berada dalam platform sebegitu, mungkin mereka pun terperangkap. Sebab tu bagi saya setuju sangat apa yang disebut oleh NYDP tadi. Jadi peranan kepada kita untuk menjemput mereka. Kalau tak mau join kita masuk jadi ahli sekalipun, paling tidak senyap-senyap masa pangkah nanti pangkah Perikatan Nasional. Dan kita lihat hari ini Zahid Hamidi, bagi saya kalau tengok apa yang berlaku, dia terdesak. Dalam UMNO pun sebenarnya mereka berpecah. Di dalam Pakatan Harapan dan dalam Barisan Nasional ni adalah parti yang hadapi perpecahan dalaman yang kurang dibincangkan tapi signifikan. Siapa yang tak tahu Rafizi nak lawan Anwar sebagai Presiden PKR? Di Pulau Pinang, di AP, dalam senyap-senyap, apa yang sedang berlaku? Rumus, khabar-khabar angin sekarang bertiup dengan kencang bahawa Ketua Menteri Pulau Pinang lah ni akan ditukar dengan orang baru. Nama yang disebut-sebut ialah Yang Berhormat Stephen Sim, ahli parlimen yang mungkin akan bertanding di DUN di Pulau Pinang dengan tujuan untuk menggantikan Ketua Menteri yang ada lah ni. Mereka tak sembang secara terbuka, tapi ini membawa kepada perpecahan dalam DAP juga.
Dalam UMNO, kita lihat hari ini, yang terbaru juga, Zahid Hamidi terpaksa buat satu kenyataan secara terbuka bahawa dia nak minta supaya mereka yang menyokong Najib Razak dalam UMNO, tolonglah sokong kerajaan mereka pada hari ini. Sepatutnya benda macam ni tak payah sebut pun tak apa. Sama-sama ahli UMNO. Tapi sebab apa dia terpaksa sebut? Sebab dia tahu bahawa orang Najib pun sebenarnya tak sokong dia. Mereka ni mungkin duk harap supaya apabila Zahid jadi Timbalan Perdana Menteri dan masa mereka sokong Zahid jadi Timbalan Perdana Menteri dulu, mereka mungkin mengharapkan Zahid akan bantu balik Datuk Seri Najib. Bantu cara macam mana tu kita tak payah cerita, kita pun tak bersetuju sangat. Tapi mungkin itu harapan mereka. Apa yang Zahid buat? Saya rasa potong jari pun Zahid takkan mau Najib keluar. Najib keluar, habis masa depan politik Zahid. Pasal dia akan tenggelam. Sebab tu saya tertarik bila dia buat pengumuman baru ni, dia seru semua ahli UMNO. Termasuklah dia sebut secara spesifik yang menyokong Najib. Kena sokong kerajaan hari ni di bawah Anwar Ibrahim. Di waktu yang sama, apa yang dia buat? Ni kadang-kadang kita tengok benda-benda yang kita tengok ni, benda yang berlaku kat sebelah atas, kadang-kadang dia tak sama dengan niat sebenar di sebelah bawah. Baru-baru ni, perasan tak? Zahid umum bahawa dia boleh pergi jumpa dengan Najib, makan, bawa makanan-makanan kegemaran Najib, duduk dekat sejam setengah dekat penjara. Nampak macam baik. Nampak macam baik. Tapi apa kesan dia? Jangkaan saya, sebenarnya apa yang Zahid nak buat ialah memastikan bahawa pihak penjara memberikan sekatan ataupun kawalan yang lebih ketat kepada Datuk Seri Najib Razak, supaya orang lain tak boleh mai jumpa dia senang-senang. Jadi dia buat pengumuman macam tu, rakyat marah, sebelah-sebelah pihak pun tak setuju, diperketatkan kawalan penjara, silap-silap Najib putus hubungan dengan orang luar. Akibatnya apa? Akibatnya masuk pilihan raya ni, sekali lagi dia sendiri, Zahid, ada kuasa untuk memastikan calon-calon itu adalah calon pilihan dia. Dalam kata lain, ini yang orang kata dalam politik ni, dia cakap kat sebelah atas lain, kat publik lain, kat umum lain, tapi kesan yang dia nak bawa sebenarnya yang dia tikam daripada belakang. Pertelagahan mereka dua ni adalah satu public secret yang saya rasa akan berterusan juga. Dan inilah dia sebabnya kerajaan yang ada pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu kerajaan yang memang bagi saya dia takkan boleh nak mentadbir negara dengan baik. Dasar-dasar baru untuk memperbaiki negara dia takkan dapat perkenalkan. Perkara paling mudah yang Anwar bertubi-tubi sebut masa dia pembangkang, pendanaan politik, itu pun tak boleh nak diperkenalkan lagi, padahal kita dah sediakan draft lagi sebelum Anwar jadi PM dulu. Tinggal dia nak bawa pergi parlimen saja. Itu semudah itu pun dia tak boleh buat. Sebab apa? Sebab kerajaan ini apabila ditubuhkan atas dasar penipuan, mereka duk janji kata no Anwar, no DAP. Sebelah Anwar kata mana dia, saya ada bincang dengan Syed, tak mengaku. Maka apabila ditubuhkan dengan asasnya penipuan, sehingga hari ini dia duk kata perpaduan, tak ada perpaduan dalam kerajaan ini. Mereka berpecah, mereka tidak ada hala tuju yang jelas, dan mereka tidak akan mampu untuk bawa hala tuju yang jelas untuk negara. Saya berjumpa dengan wakil daripada beberapa syarikat multinasional antarabangsa yang kerjanya ialah bawa pelabur asing masuk ke Malaysia. Ini kebanyakannya syarikat daripada Amerika Syarikat, daripada Eropah. Dan mereka cerita bahawa sehingga hari ini pelabur-pelabur asing masih lagi tidak cukup yakin untuk bawa pelaburan ke dalam negara. Kalau sekiranya pentadbiran Anwar ini baik, sudah pasti pelaburan akan masuk berpusu-pusu. Tapi hakikatnya tak ada. Cakap yang lebih. Dan sebahagian daripada sebab dia duk cerita sana sini bahawa orang Malaysia ni semuanya korup kecuali dia, akibat daripada tu ialah orang makin tak percaya kepada Malaysia. Yang memburukkan imej Malaysia di persada antarabangsa ialah Perdana Menteri kita sendiri. Dan ini yang dia buat. Dia ingat dia boleh jadi popular, tapi kesannya kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, saya harap sangat
supaya dalam pilihan raya yang nak main ni, kita pastikan kita jemput semua rakan-rakan, saudara mara, jiran-jiran, tetangga kita, dan kita pastikan mereka sama-sama menyokong perjuangan yang kita bawa. Kita tahu perjuangan ini tidak mudah, tetapi kita yakin bahawa perjuangan kita ini adalah di jalan yang benar. Kalau sekiranya ada sebarang rintangan, sebarang halangan, kita boleh hadap dengan baik, kita harung dengan baik insya-Allah, dan kita pastikan bahawa di Kedah ini kalau kita tak sapu bersih pun paling kurang 33 kerusi kita pegang insya-Allah, termasuklah di sini, dan di sini mesti menyumbang kerusi ke arah pembentukan kerajaan negeri Kedah yang baik, yang menjadi pemangkin kepada kemenangan kita di seluruh Malaysia insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, sekali lagi kita sama-sama berdoa supaya perjuangan kita diberkati, kita sama-sama berdoa supaya apa yang kita usahakan ini baik untuk kehidupan kita di muka bumi ini, baik untuk kawasan kita, baik untuk negeri kita, baik untuk negara kita, dan baik juga sebagai bekalan kita di hari kemudian insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.